Guilherme Di Paula sebenarnya boleh berlari pantas. Rempatan itu tepat ke arah Chak Chai. Letih berlari. Ui, gila lah. 2 game tak berlari laju macam ni. Tapi Stadium Celebration tu, habis satu padang lagi. Okey, bertemu lagi kita dalam Palatau. Maka berakhirlah perjuangan pahlawan-pahlawan Harimau Malaya di kelayakan Piala Dunia dengan statistik perlawanan 2 kekalahan dan 1 kemenangan. Tahniah kepada Harimau Malaya kerana dapat juga untuk mengembirakan penyokong-penyokong Harimau Malaya dengan kemenangan menantang Thailand pada hari Rabu yang lalu. Apa yang dapat kita simpulkan untuk perlawanan untuk kelayakan Piala Dunia ini? Bagi Palatau tak lain dan tak bukan pastinya kegagalan. Harimau Malaya kan Harimau Selatan? Palatau pertama kalinya speechless. Harimau Malaya, Harimau Selatan. Tapi kalau Harimau Selatan, mereka takkan bermain sedemikian rupa. Yang bermain itu adalah Harimau Malaya. Kalau dikatakan tadi Harimau Selatan, dia orang takkan bermain sedemikian rupa. Dan takkannya Koh Beng Ong itu akan dapat kad. Sebab mengikut statistik, Koh Beng Ong di dalam perlawanan Liga Malaysia, dalam Malaysia Super League, dia mana dapat kad? Berapa keping sangat dapatnya. Nak injured memang susah lah. Sebab itulah Tan Chee Ho dia tak letak backup untuk Koh Beng Ong ni. Tapi kenapa di perlawanan yang peringkat tertinggi, tiba-tiba Koh Beng Ong dengan rambut style dia yang macam tu, seorang terbuan pun kalah, dia boleh dapat kad. Sedangkan dia sedar bahawasanya dia ada 1 kad. Akhirnya, apa yang berlaku? Kita lihat kecacatan yang dilakukan oleh Syami Safari. Dan bila Syami Safari injured, sebab tak ada fitness game yang cukup, dia masukkan Riza Ghazali. Juga bahagian kanan. Nasib baiklah ada MD. Bukan. Muaz Dahari. Tetapi Matthew Davis yang menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Koh Beng Ong dan juga Syami Safari. Sedangkan kita tahu Matthew Davis salah seorang pemain yang bukannya sepenuhnya darah Malaysia, tetapi dia membuktikan dia bermain demi lencana dada. Bukan yang lain nak cakap yang lain tak main demi lencana dada, tetapi anda semua dapat saksikan 3 game apa yang dilakukan oleh pemain-pemain lain. Aku tak cakap pada naturalisasi je, aku cakap pada keseluruhan pemain-pemain yang menjarung jersey Harimau Malaya, jersey kebangsaan. Lepas ni rasanya boleh dah FAM dia tukar sikit jersey tu. Nike tak marahnya, bukan nak kacau design je, tukar lencana tu daripada FAM logo rimau kembar tu kepada jalur gemilang. Kita dapat saksikan apa yang berlaku ketika AAF jersey Harimau Malaya ada bendera. Itu baru betul dia cium bendera Malaysia. Ini cium logo FAM. Betul lah FAM pun Malaysia punya tim, tapi lainlah psikologi kat sini menunjukkan bendera kat dada ni. Dia bermain untuk negara. Kau tengok Vietnam pakai bendera Vietnam. Teringat pula cerita yang apa? Cerita Cina tu. Dia cabut bendera logo tim dia, dia tampal bendera Cina. Ampas keladi, keladi. Ampas kelapa, ampas nyong. Sama dah. Ni teruk lagi pada ampas kelapa, ampas nyong ni. Tak boleh harap naturalisasi weh. 3 naturalisasi ni. Yalah yang pertama ni dah lama dah naturalisasi, sebab dia bukannya dia naturalisasi dengan Pahang. Pahang pilih dia sebagai naturalisasi bukan calan-calan, dia bagus dengan Pahang. Bila dia keluar pada Pahang jadi tak bagus. Yang 2 orang ni ya. Tak tahulah, bagi aku dia tak ada impak pun sebenarnya. Tak ada kelebihan pun kenapa dia jadi naturalisasi. Sebelum ni Palatau dah pertikaikan dengan perkara ni. Kali ni kita detailkan lagi kenapa dia orang bertiga ni yang jadi naturalisasi. Untuk jangka masa pendek, it's okay. Untuk 1 game ni, okey lah. Tapi untuk jangka masa panjang,
Kita nak kena tunggu bulan November Ingat, bulan November Piala Asia. Aku tak nak lah tiga naturalisasi ni ada ni. Nak naturalisasi, cari betul-betul. Tak salah. Ramai ada komen tu. Ramai komen yang cakap kalau tahu tak setuju naturalisasi. Tak salah naturalisasi. Kau tengok UAE tak dapat nafikan, ada naturalisasi. Kau tengok 5 dengan ni. Siapa ni? Oh gila, 5 ni Brazil. Duduk bawah, duduk tengah, pergi bantu serangan. Ini betul ada impak. Yang kita nak naturalisasi yang memberi impak kepada pasukan negara. Baru betul dapat membantu pasukan negara. Kalau tidak, baik tak payah. 5 tahun bazirkan untuk mencipta naturalisasi ni. Kita berperang nak dapatkan yang IC, sedangkan apa yang dia bagi pada kita. Lebih baik 5 tahun tu engkau orang bentuk pemain-pemain muda kita. Bangunkan sains sukan Malaysia. Bangunkan pembangunan bola sepak Malaysia. Cuba 5 tahun ni kau bangunkan betul-betul Akia Rashid, Sapawi Rashid, Nazmi Pak Mansur ni. Bangunkan betul-betul. Bukannya simpan dia orang ni. Jadi inilah jadinya. Inilah. Sekarang ni aku cakap tentang fakta tau. Kita habiskan, kita bazirkan 5 tahun tu macam tu je. Kalau benda ni berterusan, tak payah cakap pasal naturalisasi lah. Aku lebih rela kalau kita perjudikan, kita pertaruhkan pemain-pemain muda kita. Ada sikit seorang dua pemain senior. Sebelum ni ada je kan. Dulu yang masa AIF tu kita ada Aidil, kita ada Syafiq, kita ada Badrul Bakhtiar. Masa tu nak backup pemain-pemain muda ni. Kita hebat, kita menempah nama. Tapi sekarang kita makin menurun, makin merosot. Kita perjudikan 5 tahun ni untuk dapatkan naturalisasi, tapi Tan Chee Ho tak guna pun sebaik mungkin naturalisasi, pemain-pemain naturalisasi. Dia tak turun pun ke semua pemain naturalisasi. Yang betul-betul guna Zuhelmi Di Paula je. 90 minit, 10 minit tak termasuk masa kecederaan. Liridon kadang-kadang. Sumareh on out. Tak guna sebaik mungkin pun. Kalau betul nak guna naturalisasi, gunalah sebaik mungkin. Sebab apa? Tan Chee Ho sedar bahawasanya pemain naturalisasi yang dipanggil, yang mengisi kekosongan ke-11 pemain-pemain pasukan negara, tak dapat menandingi pemain yang ada. Tak dapat menandingi, kalau di Ridwan tak dapat menandingi Azam, Sami Kutiaba, Brandon Gan, Nazmi Pak Mansur di bahagian tengah. Betul kata Loceng. Hello. Sebab apa aku cakap betul kata Loceng tadi? Sebabnya kau tengoklah. Tengok sendiri video ni. Aku malah cakap. Kau tengok. Dia buat apa tu? Dia berjalan. Ada ke Di Paula dalam tim ni? Syukur. Dia tak berlari. Main bola kena berlari. Kau tengok contoh Syafiq Ahmad. Dia kejar bola, dia pergi push. Kalau betul lah kau ni target man, duduk kat atas sebagai seorang striker, pastinya kau dapat gol, kau kena sumbat gol. Macam Kapten Tsubasa. Tiba-tiba Kapten Tsubasa. Ini kau berjalan, bola lepas kau berjalan. What the? Marah pula kali ni. Panas. Aku terima lah, tak terima. Lepas tu boleh pula main. Uish. Agak-agak lah nak main skill bola-bola belakang. Lepas tu tak lepas. Bapak kelakarnya. Pemain yang kita agung-agungkan, menjarum jersey kebangsaan, buat skill tak lepas. Kau rasa layak? Tak layak bah. This is not a naturalisasi. This is a naturally tipu. Naturally tipu-tipu. Siapa? Sumareh. Ini Sumareh. Sekali lagi aku spesialis. Marah betul dia Sumareh. Patutlah Sumareh tadi tak berperform. Sebab orang benci dia. Sebab itulah kawan tua-tua dah cakap, jangan buat jahat dengan orang. Bila buat jahat dengan orang, orang benci. Bila orang benci, hidup tak senang, tak tenteram. Itulah dia. Itu contoh. Nasib baik kau main kat UAE, jauh sana tu. Kalau main kat Bukit Jalil ni, aku rasa ada lagi kisah-kisah lama berulang ni. Percayalah cakap aku. Percayalah cakap aku. Kalau orang tua-tua ada mengatakan habis madu sepah dibuang, yang diludah jangan dijilat balik. Banyak peribahasa. Tapi apa yang berlaku baru-baru ni tentang satu pernyataan yang dikeluarkan di dalam story IG, story Instagram TMJ,
mengatakan hasratnya untuk membantu skuad kebangsaan. Bagi Palatau, ianya kurang bijak. Kerana sebelum ni dia pernah pegang jadi presiden FAM, gagal dia lepaskan. Sekarang dia kata dengan tak dispeling lah kan, dia mampu untuk buat tu lah. Apa salahnya kalau dibantu dari segi bangunkan infrastruktur atau facilities atau apa sahaja yang ada di JDT berada di Bukit Jalil ataupun berada di FAM. Di mana kalau FAM, kalau di JDT ada stadium tertutup, ada gym, ada sauna, ada doktor yang hebat-hebat, pakar-pakar. Di FAM pun ada. He's absolutely right. Sebab sekarang ni kita lihat yang tak bestnya kat sini adalah bila dipanggil untuk kolak kebangsaan, pemain-pemain ni dia pergi ke stadium satu lagi. Dia pergi ke untuk menjalani latihan. Sedangkan dalam skuad kebangsaan tersebut berapa ramai pemain JDT. Jadi di manakah ada perasaan untuk mewakili negara? Patutnya dia kena pergi ke Bukit Jalil, pergi ke satu pusat latihan yang khas untuk Malaysia. Semua bergerak. Ini dah selesa lah bagi pemain JDT, dia selesa lah. Oh, datang, kita training. This is our home ground. Dia training kat situ. Sebabnya tak best lah, tak best. Jadi tak best. Vietnam, Thailand, dia tak ada pergi ke tim lain. Dia pergi ke pusat latihan tu je. Paling kuat apa, Korea Selatan pergi ke pusat latihan tentera. Dia kerahnya. Kau tengok cerita olah bola tak? Tengok macam mana olah bola, dia nak naikkan semangat, nak dapatkan spirit untuk lencana dada tu, #darah Malaysia tu, dengan dia panggil ke satu pusat untuk training dan dia pergi pula ke Bukit Bukau lah apalah kan. Nak ceritakan dia kena keluar dari pompong keselesaan tu. Kena susah, kena pergi. Jadi kau nak bantu lah dari segi facilities macam tu. Cuma yang menariknya pernyataan yang dikeluarkan oleh TMJ ni yang saya sangat baca tu, ini yang kita nak, ini yang kita nak. Dia sebut tentang media. Perkataan pertama, media. Dia cakap pasal privasinya pasukan tersebut yang tak ada di sekarang ni untuk pasukan kebangsaan. Tim-tim lain ada privasi tak kepada tim-tim media? Rasanya macam tak ada. Macam baru-baru ni katanya dia dah berjanji dengan tim media tak nak bagi tahu orang lain lagi. Dia nak suruh tim media yang bagi tahu dulu. Sedar-sedar keluar dah kat TV, keluar dah kat laman sosial. Dah warna cerita. Alah, susah. Cakap tentang media yang TMJ puji tadi tu. Semalam admin Seri Pahang FC buat kelakar kan? Buat kelakar dia up benda lain pasal Tasik Chini. Tak pernah pula admin Pahang ni buat benda kelakar macam ni, melainkan yang kes baju kurung itu. Ni mesti ada something wrong like that ni. Tapi itulah, Palatau nak buat Palatau lah kat sini kan. Untuk pengetahuan korang lah kan. Sebenarnya tim media kalau ikutkan pada etika kerja media memang tak logik lah admin post pasal Tasik Chini tu kan, bukan keluar naga pun kan. Cuma menceritakan tim media dia ada bos juga. Etika is etika. Tapi kalau big boss suruh tim media upload perkara tersebut, apa kemampuan tim media? Apa yang tim media boleh buat? Ini pilihan korang. Korang yang nak geng-geng ni yang menerajui bola sepak Pahang. Tapi kenapa pula, persoalan sekarang, kenapa pula admin delete posting tersebut? Admin tak takut. Palatau rasa admin Seri Pahang tak pernah takut dengan netizen, dengan penyokong-penyokong. Cuma yang Palatau boleh buat kesimpulan kenapa admin delete kerana komen-komen daripada netizen tu. Kenapa korang tak komen macam mana korang komen baju kurung itu, payung batik itu? Korang bodoh kat admin. Yang korang komen kat bawah tu adalah korang komen tentang institusi diraja. Korang komen tentang politik Pahang. Korang dah mencetuskan satu perkara yang lain. Korang komen lah admin bodoh upload benda tu. Ini tak ada pula korang komen benda-benda yang lain tu, yang institusi kerajaan, institusi diraja tu yang lebih hebat. Jadi untuk menjaga keselamatan, admin ambil pendekatan untuk delete lah kot. Dan dia tengah menjawab tu dengan orang yang suruh posting benda tu. Biarlah dia pandang muka dia kan. Itulah dia, bila bercakap tentang Pahang ni takkan habis. Walaupun tengah berehat untuk kita menyaksikan kekalahan Harimau Melaya, maafkan saya, kemenangan Harimau Melaya tetapi tidak tersampaian. Okey, kita cerita tentang berehat berbulan-bulan untuk Harimau Melaya, tapi sebenarnya cerita tentang Seri Pahang FC ni takkan habis. Kalau tadi kita cerita Malaysia pun tak ada tempat latihan yang betul. Dia pergi ke JDT untuk training, bukan ke Bukit Jalil. Okey, okeylah, baguslah. Okeylah sebab JDT banyak kelengkapan kan. Tapi selesalah bagi player-player JDT. Faham? Buat latihan pusat juga kalau kau nak tahu. Dan latihan pusat itu adalah rahsia.
Mana ada media upload apa-apa melainkan hari terakhir mereka di sana. Barulah ada video, cuma adalah video dump tu kan. Itu sajalah aktiviti. Nak tunjukkan yang Malik ni hebat main dump. Selebihnya daripada IG story player-player lah. Berkaraoke. Pergi mancing, pergi main sampan untuk release tension. 17 hari brother, 17 hari latihan pusat pasukan Seri Pahang. Korang tunggu, bila start nanti memang Seri Pahang FC akan jadi pencabar utama pasukan-pasukan yang duduk kat atas. Kau tunggu lah. Dia orang dah ada create satu team bonding tau. Main dam tu bukan main dam saya saja tau. Hitam putih yang ada kat papan dam tu menceritakan tentang hitam putih kehidupan pasukan Seri Pahang. Dia orang semangat keluarga tu. Lepas tu dia hilang. Sekarang ni dia datang balik. Alah, dia orang training kat Pekan je. Dalam Pahang lagi. Bukan keluar pada Pahang. Menggunakan Pahang ni sebagai medium untuk pusat latihan. Tengok pada dia orang training itu, keceriaan, kata semangat serta kawan, kekeluargaan semua lengkap dah. Memang boleh mencabar ni. Tengok pula si apa budak pendek tu. Apa? Memang nama dia Hidalgo. Akyat. Hidalgo, betul Kenny semua kan. Semua dah kancing dah. Aku memang tak sabar nak tunggu perlawanan Liga Malaysia ni. Pahang akan mencipta sejarah lah. King of comeback segalanya. Teruskan menyokong pasukan Seri Pahang walaupun banyak benda kelakar. Bosan lah cerita pasal kebangsaan. Yalah, game last hari Selasa. Awal Selasa, Rabu. Hari ni dah hari Sabtu. Dah lama dah kita tinggal kan. Ada pula orang cakap, pada tahu boleh tak cerita benda yang orang tak cerita. Ni aku nak cerita benda yang orang tak cerita. Korang perasan tak? Korang tahu tak kepada penyokong-penyokong Pahang, selama ni kita gah dengan Pahang FA, daripada Liga Super sampai ke futsal, guna logo Pahang FA, guna jersey Pahang FA. Kalau atas Amro yang sponsor sampai ke futsal Amro yang sponsor. Minta maaf Amro, minta maaf Stallion, sebab aku sebut nama orang lain, bukan branding Pahang sekarang. Sebabnya contoh. Okey? Dan mana tahu nanti dapat sponsor daripada Amro pada tahu kan. Okey. Sekarang ni 2021, bila dah bertukar daripada Pahang FA kepada Seri Pahang FA, Seri Pahang FC, Seri Pahang FC boleh tendang je kuat futsal. Tendang macam mana? Memanglah dia orang guna nama Seri Pahang FC, tapi JC tak sama. Sama juga dengan Pahang Ranger. Siap tak guna dah nama Seri Pahang, terus guna nama Pahang Ranger. Kesian ke Pahang Ranger. Bercakap tentang Pahang Ranger ni, selalunya Palatau main call kan. Kali ni kita tak call dah. Kita ajak dia orang datang ke set Palatau. Kita borak sama dia. Jom bersama kita hari ni adalah bukan saja orang, dia seorang pemain sebelum ni, pemain kebangsaan, dan sampai ke satu tahap dia dah jadi jurulatih. Dan bukan cacat orang lah. Inilah kita nak kan. Pemain futsal kebangsaan macam ni. Aduh, tolonglah. Alah, ini yang kita nak. Okey. Orang panggil namanya Wenger. Jadinya dipersilakan Wenger kita masuk ke dalam set kita. Yang kita nak tanya soalan cepu mas. Selalu kita main call, tak best main call ni. Kadang-kadang kita kita panggil datang set, tengok macam mana suasana dia. Itu dia Wenger. Marah nampak? Marah. Tapi saya marah ni nak tanya soalan. Tapi harap jangan jawab dengan marah lah. Okey. Soalan pertama, dia simple. Tadi kita dah borak pendapat pada tahu lah. Patut tak Seri Pahang FC dia tendang yang Pahang Rangers macam tu je? Sebab lepas ni Pahang Rangers akan beraksi dalam Liga Futsal Kebangsaan dengan menggunakan nama Pahang Rangers. Sebab logo. Tengok dia orang pakai abstract sekarang okay, abstract. Maaf sekali lagi salah sebut nama branding. Kelmi. Dia tak guna jersey Pahang. Dia reka sendiri. Penaja pula Kelmi. Logo kat baju pula Pahang Rangers. Apa pendapat seorang pemain, dahulu pemain, lepas tu main dengan Pahang Rangers bermula kan? Lepas tu main untuk Pahang FA, lepas tu jadi ke jurulatihan. Apa pendapat? Sebabnya futsal ni biasanya kalau dulu di anak tiri kan, biasa mana-mana orang cakap persatuan dalam Malaysia ni, futsal ni orang cakap bukanlah utama. Betul-betul. Sebab TMJ pun dia cakap TMJ cakap
Dia tak pandang pun futsal. Sebab tu dia bangunkan bola sepak je. Oh, bahaya awak ada dalam set ni. Saya rasa seperti NJ ni. Kita teruskan. Ya, mungkin daripada pasukan Pahang sendiri itu atas daripada kesungguhan Tengku Fad. Oi, kau main petik nama orang dalam ni sebut pun Tengku Fad Okey. Dia yang berusaha lah untuk menaikkan futsal ni. Mungkin dia start dengan Pahang. Mungkin mana tahu daripada Pahang ni, pasukan Pahang ni, Pahang Rangers tu boleh naikkan futsal ni di Malaysia. Oi, dia bagi ayat selamat. Dia bagi ayat selamat. Kita bagi soalan cepumah. Dia bagi jawapan selamat. Okey, Wenger. Tapi saya sebagai nak cakap pengintip bola sepak tidaklah. Okey, futsal pun kita cakap bola je Okey, bola sepak jugalah. Cuma dia akan jadi satu macam kelainan, satu perasaan lain di mana bila penyokong-penyokong datang nak tengok permainan futsal ni, dia memperjuangkan nama Pahang Rangers dengan jersey bukan berjersey Pahang. Macam mana tu? Sama je. Dia tetap di bawah pasukan Pahang lah. Tetap mewakili pasukan Pahang. Okey. Jadi tak ada isu lah bila letak logo Pahang Rangers ke. Itu tak ada isu. Mungkin hari ini pasukan Pahang Rangers tu dia mungkin istimewa kot. Di atas kesungguhan yang Mulia Tengku Fad tu. Dengan sponsor masuk ke apa tu kan. Okey, fine. Dua soalan yang saya bagi, dia jawab dengan keadaan yang tenang. Setenang-tenangnya. Brilliant. Dan untuk ketahuan semua, sebenarnya Pahang Rangers ni dah jadi macam JDT dalam bola sepak. Sebabnya keseluruhan 3 pair pemain kebangsaan. Kedua je. Lebih kurang 3 pair. 3 pair pemain kebangsaan, dan Rangers ni pun pemain kebangsaan. Dan kalau kalah tu logik tak? Kalau daripada segi futsal, yelah kalau untuk nama mungkin orang cakap tak patut. Okey. Tapi untuk futsal ni dia pelbagai taktikal. Dia macam-macam cara kita nak. Sama macam bola, tak semestinya tim tu yang cakap favourite dia takkan kalah. Betul. Dia save lagi. Satu lagi ni last. Ni betul-betul last beberapa penonton sekalian, bukan apa. Sebab apa yang berlaku kat Pahang Rangers sekarang ni sangat cantik tau. Di mana sekarang ni Pahang Rangers dah menggunakan jurulatih import. Sebab Wenger pun dibaskan kerja jurulatihan sebelum ni. Betul okey. Dia guna jurulatih import pula tu. Dan tahun 2021 dia ambil pula player import. Sebelum ni pun ada pemain import yang Brazil tu, dan hari ni dia guna keeper tu pula sebagai pemain import. So ada tak orang kata kebaikan dan dalam Wenger dalam futsal saya tak tahu. Coach import ni, Coach Mat Saleh ni masuk ke dalam tim Pahang Rangers ni. Yang bagus ni bila coach import. Coach import dia ada dia punya cara dia sendiri. Dan ada dia punya teknik dia lah. Apa yang sebelum ni daripada saya sendiri tak pernah belajar pun, mungkin daripada dia benda baru. Banyak perkara baru lah selama saya dengan Pahang Rangers tu, banyak perkara baru lah. Dengan coach Cirat lah. So dengan untuk pemain import, kalau ikutkan dia punya planning, player import untuk futsal dia ada untuk futsal kita boleh keluar masuk. Okey. Dia tak kisah berapa kali nak masuk, berapa kali nak keluar. Tapi benefit dia dekat pada sebagai pemain import, sebagai penjaga gol. Buat apa kita mengambil pemain import untuk jaga gol? Dia nak minit bermain. Posisi apa yang lama dalam futsal, main lama. Keeper. Itulah sebab dia. Dapat dah jawapan. Kenapa kat luar sana tanya kenapa Pahang Rangers ambil import keeper? Syafiq tak bagus ke? Apik tak bagus ke? Rupanya dia nak minit pemain tu. Okey. Jadi Wenger, terima kasih kerana hadir ke konti. Tahniah. Terima kasih. Sama. Kau jawab dengan selamat sangat kan? Kau jawab ni penuh selamat lah kan. Tak, selagi tak ada naturalisasi tak power. Kenapa masih ada manusia netizen yang nak naturalisasi? Sebab kata tak ada naturalisasi tak power. Speechless lagi buat kali ke-8. Selesai tugas Palatau untuk
minggu ini. Seperti biasa Palatau ke udara pada hari Sabtu jam 8.30 malam. Dan tengah pertimbangkan lagi adakah akan dikeluarkan setiap minggu ataupun 2 minggu sekali. Seperti biasa tengah diperbincangkan lagi. Jadi jangan lupa untuk teruskan komen, berikan pandangan, apa sahaja pandangan daripada anda untuk Palatau, sebab Palatau dah bagi tahu apa yang korang tak tahu, dan apa yang Palatau dan korang tak tahu, sama-sama kita buat Palatau. Jangan lupa subscribe, like dan share semua video-video di Gigi Bon TV.